a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang mafhum kalamnya, wa antumul a'launa, dan kamu itu sentiasalah berada di atas. Wahai orang Islam, kamu itu posisinya di atas, tempat tinggi, jika sekiranya kamu beriman. Jadi ayat itu menyebutkan bagaimana kedudukan umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat realitinya mereka itu berada di atas, di tempat yang mulia. Tetapi hari ini kalau lihat di dalam dunia hari ini, umat Islam seolah-olah dihina, ditindas, diinjak, dipijak dan bagai-bagai. Hadirin hadirat, sehingga kadang-kala timbul soal, apa sebab jadi begitu? Apa sebab yang orang Islam hari ini diperlakukan sebegini? Hal ini telah diperjelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Rasulullah sudah menjangkakan perkara ini dan disebutkan oleh para ulama, termasuklah oleh seorang sahabat namanya Thauban radhiyallahu anhum. Dalam sepotong hadis riwayat Abu Daud, Al-Imam Abu Daud menyebutkan hadis daripada Thauban radhiyallahu anhu, daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, yushikul umam an tada'a kama tada'al akalata ila qas'atiha. Rasulullah bersabda, akan datang suatu zaman, suatu masa di mana umat Islam, di mana bangsa-bangsa lain akan mengerumuni kamu. Rasulullah guna kalimat bangsa lain, kumpulan lain akan mengerumuni kamu sebagaimana kamu mengerumuni makanan-makanan di dalam talam hidangan itu. Macam mana kita makan dalam talam, dalam satu hidang, kita makan boleh ambil sana, boleh ambil sana, ambil mana kita suka, tolak mana kita tak suka. Tak begitulah dikerumuni umat Islam sebagaimana yang telah digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini benar-benar telah berlaku, dan hadis ini kita lihat sebagai suatu hadis yang disebut oleh para ulama litasdiqil hadis. Hadis ini kita lihat sebagai benarnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya bertambah yakin kita kepada Rasulullah itu. Rupanya Nabi ini memang orang yang siddiq, cakap betul. Walaupun sudah 1000 tahun dulu diucapkan oleh baginda Rasul, hari ini kita lihat kebenaran Rasul itu. Maka Rasulullah sudah gambarkan bagaimana kita umat Islam ini akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa lain macam orang menghadap hidangan makanan itu. Lalu faqala qailun, bila Rasulullah sebut begitu, terkejutlah sahabat-sahabat baginda, sebab Nabi sebut macam mana orang mengadap makanan dalam talam itu. Jadi sahabat bertanya, faqala qail, kata seorang daripada mereka, wa min qillatin nahnu yawma idzin, adakah pada saat itu jumlah kami ini sedikit sampai boleh diratah, dimamah, dibuat begitu sekali macam lauk dengan. Adakah wa min qillatin nahnu yawma idzin, adakah sebab kami sedikit? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal antum fi yawma idzin katsir. Bahkan kamu pada ketika itu ramai, sangat ramai. Walakinnakum uthaun ka uthai sail, akan tetapi kamu pada ketika itu ibarat seperti buih di pantai itu. Apa maksud Rasulullah seperti buih di pantai? Tuan-tuan, buih yang ada di pantai itu dipanggil la qimata laha, tidak ada nilai apa-apa pun. Buih di pantai itu
Nak minum pun tak boleh, buat basuh baju pun tak boleh, jirus bunga pun tak boleh. Buih itu dipanggil sifatnya nak diambil pun meletup. Tu buih di pantai itu ibarat begitu. Cuma hadirin hadirat, yang kita bincang pagi ini ialah bukan melihat kelemahan, tapi pertama yang kita bincang ialah benarnya jangkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang keduanya, apakah fakturnya telah juga disebut oleh Rasul. Supaya kita lihat faktur dan kita kena baiki semula. Lalu bila disebut begitu, Rasulullah bersabda lagi, fakturnya wala yanzi'annallahu fi suduri aduwikum al-mahabata minkum. Sebabnya kamu jadi begitu diratah oleh musuh-musuh, kerana walayan zi'annallahu, Rasulullah menggunakan kalimat Allah Ta'ala telah cabut. Yang mencabut itu Allah telah cabut dari dada musuh kamu rasa gerun pada kamu itu. Rupa-rupanya musuh-musuh ini dia ada kegerunan. Waktu tadi bila tu imam baca Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim, itu doa yang memang kita disunatkan baca bila berhadapan dengan musuh-musuh supaya mereka rasa gerun. Satu hari tu ada hamba Allah Taala tu dia bacalah doa ini. Ada jemaah yang terbalik tangan, aku tak suka doa tu, dia kata. Memang itulah musuh ketat nama. Dia pun takut dengar doa ataupun dia takut. Padahal doa itu ialah doa untuk kita berhadapan dengan musuh. Hadirin hadirat, nak menggerunkan musuh. Jadi yang meletakkan rasa gerun ini siapa? Allah. Karena itu yang mengambil juga Allah, yang meletak itu Allah. Ini semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita kena ingat, semuanya dari Allah Ta'ala. Kita selalu baca firman Allah, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Itu surah Ali Imran itu. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat itu, katakanlah Allah Ta'ala malikal mulk, raja segala raja ni Allah. Pemerintah segala pemerintah ni Allah. Tu'ti, Allah boleh beri. Siapa Allah mahu Allah boleh bagi. Wa tanzi', Allah boleh cabut. Kalimah naza' itu Allah boleh tanggalkan, Allah boleh cabut daripada siapa yang Allah mahu. Jadi ingat, semua dari Allah Ta'ala. Allah boleh mulia siapa Allah mahu, Allah boleh hina siapa Allah mahu. Semuanya dari Allah. Sebab tu jangan minta tolong dengan bomoh. Mintalah tolong dengan Allah. Ni minta tolong bomoh, dia pun bagi teropong. Tak nampaklah. Ini bikin malu Malaysia. Malaysia bully. Allah malu kita. Ini memang realiti, satu dunia sudah kenal kita dengan teropong ajaib dan tika terbang. Sahabat saya belajar di Mesir, Ustaz Amir Muttaqin. Dia belajar di Mesir, dia WhatsApp dalam grup WhatsApp kita. Apa dia kata? Dia kata bila kita pergi mengaji ke Azhar, kita laki kitab ke Azhar, budak-budak Arab tengok budak Melayu, suka dia. Ini yang datang ni sihrun tayrun, ahli sihir terbang. Dipanggil lagi ni budak Melayu kita ahli sihir terbang. Hebat dah. Jadi dia kata satu hari dia nak pergi renew iqamah, renew visa, pergi immigration tengok pasport Malaysia. Suka immigration tu. Ini yang datang ni ahli sihir ni. Allah terkenal kita dengan ahli sihir itu. Mujulah dia tak tiup harmonika, kalau tidak memang rekod pecah dunia. Hadirin hadirat, nak sebut itulah Allah boleh mulia siapa Allah mahu, Allah boleh hina siapa Allah mahu. Jadi kita ni hari ini nak balik supaya jangan Allah hina. Sebab apa hilang gerun itu? Yang disebut dalam hadis itu wala yanzi'annallahu
fi suduri aduwikum al-mahabata minkum. Antara faktornya ialah Allah sudah cabut dari hati musuh kita gerun tadi. Para jemaah yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran. Ini pedoman kita, ini panduan kita Quran. Allah berfirman dalam Quran, wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jadi faktornya yang kita ni jadi orang tak gerun, Allah sudah sebut dalam Quran, firman Allah, taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasulullah. Setelah kamu ikut Allah dan Rasul, wala tanaza'u, jangan balah-balah. Tapi hari ini orang ambil yang belakang. Kita ni jangan berbalah-balah, nanti jadi lemah. Dia yang jadi lemah itu apabila berbalah dalam perkara taat Allah dan taat Rasul. Yang itu dilarang kita berbalah. Adapun orang yang tidak taat Allah, lawan tetap lawan. Faham? Faham boleh balik cepat. Ini yang kita disuruh jangan berbalah. Perkara ati Allah dalam perkara ati Rasul. Jangan balah. Sebab itu dimulakan dengan ati Allah wa ati Rasul. Baru datang kalimah wala tanaza'u. Jangan balah-balah. Kalau kamu berbalah dalam perkara perintah Allah, berbalah dalam perkara perintah Rasul, fatafshalu, kamu jadi lemah nanti. Wa tadhhaba rihukum, hilang hebat kamu itu. Itulah faktor dia kenapa hari ini umat Islam diratah. Kalau begitu, nak balik kepada hebat kita ini, hadirin hadirat, kita kena ajak manusia ramai kembali taat Allah, kembali taat Rasul itu. Oleh demikian, kita faham, maka orang yang hari ini nak memisahkan taat Allah dan taat Rasul. Karena ada hari ini gerakan yang mengatakan kita hanya perlu ikut Quran saja, taat Allah sudah, mengapa mesti taat Rasul? Ini agenda orang yang nak melemahkan umat Islam. Memang barat ini orientalis, dia kaji Quran, dia kaji hadis. Dia lihat kehebatan orang Islam di mana, dia lihat kekuatan umat Islam di mana. Mereka lah yang menggerakkan benda ni. Cumanya pelaku-pelakunya di kalangan orang Islam sendiri. Sebab itu kalimat ati Allah wa ati Rasul ini, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada 3 kalimat dalam Quran yang memang tidak boleh berpisah frasanya. Dia punya kalimat itu tak boleh berpisah. Ingat tak, kita ulang-ulang berkali-kali. Pertama yang takkan pisah, ati Allah wa ati Rasul. Memang tak boleh pisah. Bukalah Quran, jumpa ayat ati Allah, akan jumpa ayat wa ati'ur Rasul. Yang kedua yang tak berpisah ialah aqimus salah wa atuz zakah. Yang tiga yang takkan pisah, anishkurli wa liwalidayka. Ini 3 ini tak pisah. Kerana itu apabila ayat ati Allah wa ati'ur Rasul nak dipisahkan, ini memang kerja jahat ini. Begitu juga kata Sayyidina Abu Bakar. Apabila Sayyidina Abu Bakar cuba melancarkan tindakan tegas memerangi orang yang tidak mau keluar zakat, dibantah oleh Sayyidina Umar di awal-awalnya. Kata Sayyidina Umar, Rasulullah tidak buat memerangi orang yang tak berzakat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? La aqtulanna man farraqa baina salati waz zakah. Saya tetap akan memerangi orang yang cuba pisahkan sembahyang dengan zakat ni. Dia nak pisah ni, saya akan perang mereka itu. Kerana orang ini hanya nak sembahyang, zakat tak mau. Sedangkan zakat dan solat dan zakat ini benda yang kata orang kampung saya pairing. You know pairing? Dia berpasangan, tak boleh pisah. Pasangan yang intim tu, aqimus solah. Jadi nak sembahyang aja tak nak zakat. Ini orang nak pisahkan sembahyang dengan zakat ini. Nak zakat aja tak mau sembahyang. Ini orang nak pisahkan zakat dengan sembahyang ini. La aqtulanna, saya akan ambil tindakan tegas itu. Bayangkan kalau orang yang cuba pisahkan ati Allah wa atiur Rasul itu. Ini 3 benda ni kata Abdullah bin Abbas memang
bergandingan dalam Quran. Kalau begitu para jemaah yang dirahmati Allah kalian, orang yang nak pisahkan Allah dan Rasul ini taat Allah, taat Rasul, ini pertamanya dipanggil kerja Yahudi. Karena Yahudi ini kita maklum mereka hanya ikut Allah, tak mau ikut Rasul. Karena itu mereka menentang kenabian Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad. Mereka kata nak ikut Allah Ta'ala saja, tak mau ikut Rasulullah itu. Itu Yahudi punya kerja. Dan orang yang hanya nak ikut Rasul, menentang Allah, ini kerja Nasrani yang mengagung-agungkan Nabi Isa. Sehingga Isa dianggap Tuhan. Allah Ta'ala pun dianggap punya anak. Maryam itu isteri Tuhan, dia kata. Ini golongan yang hanya mau kepada Rasul, tak mau ikut Allah Ta'ala punya arahan itu. Jadi kita ni orang Islam beriman, ati Allah wa ati Rasul itulah cara kita nak kembali gemilang Islam itu. Rupa-rupanya musuh-musuh ini dia takut kepada umat Islam kerana Allah campakkan dalam hati mereka itu rasa gerun. Kan Allah yang campakkan dalam hati kita rasa sayang. Kalau tengok macam contoh hari ini, tengok ustaz yang popular, Ustaz Azhar Idrus. Memang Allah campakkan dalam jiwa budak-budak muda tu suka pada dia. Macam saya ni, orang campakkan dalam hati orang tua je, nak buat macam mana? Terima je lah. Nak buat macam mana lah? Dah memang itu dipanggil ketetapan Allah Ta'ala. Itu namanya Allah yang mencampakkan perasaan itu. Sebab kita tidak sesuatu, kita kena berbaik dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah yang campakkan rasa sayang, rasa benci. Yang tuan-tuan, kalau diajak pergi ke festival Future Music of Asia, tuan-tuan nak pergi? Tak nak pasal apa? Pasal kita ni memang dicampakkan rasa benci dengan maksiat. Alhamdulillah je. Sebab itu Allah yang campakkan dalam hati kita rasa benci, rasa sayang, rasa suka, rasa tak suka. Masuklah rasa hairan. Itu kan Allah heran ni. Allah campakkan heran, mana pergi ke terbang tak jumpa. Bukan, semuanya dari Allah Ta'ala datang benda ni. Heran, tengok itu heran, tengok ni heran. Macam dalam surat khabar cerita sejadah yang terpacak di Terengganu, sejadah. Heran sekampung datang, heran. Macam satu cerita juga, orang gila tu azan 10 pagi. Satu kampung heran, satu kampung datang heran, apa hal 10 pagi azan. Kata orang gila tu, saya lagi heran kenapa azan subuh tak datang. 10 pagi datang, azan 10 datang. Orang gila tu heran juga. Subuh azan tak datang, 10 pagi azan semua datang. Kata orang gila, saya lagi heran. Faham tu? Baik, nak sebut pada kita, Allah campakkan gerun tu dari Allah. Batu kita ni nak musuh gerun kita, ati Allah wa ati Rasul. Baliklah taat Allah, baliklah taat Rasul. Hari ini yang orang bukan Islam tak gerun kita sebab tidak taat Allah. Yang rasuah banyak pun orang Islam, yang lawan Allah pun orang Islam. Yang menganjurkan konsert-konsert pun orang Islam. Baru kita tahu. Kalau tak mati kita pun tak tahu. Asyik baik mati orang tu. Tak tahu kita. Rupanya tak toke besar Arab pun orang Islam. Yang anjur konsert pun orang Islam. Macam mana orang bukan Islam nak hormat kita? Macam mana mereka nak gerun? Tidak ada taat pada Allah. Ia menganjurkan seminar lawan Rasulullah itu. Bukan orang kafir. Orang yang mengaku Islam, termasuk yang merasmikan pun. Faham? Jadi masuk kita pun baru tahu, Pak Kasim beritahu siapa penyokong kuat dia. Rupanya orang Islam juga yang menyokong kuat dia. Bukan orang Islam. Tak. Nak sebutkan pada kita, itulah sebabnya kita menjadi ratahan lauk ataupun dipanggil menjadi sebagai makanan kepada orang bukan Islam di ratah kita itu. Kerana hilang gerun mereka akibat tidak lagi taat Allah, tidak lagi taat Rasul. Jadi nak balik gemilang ini, tengok umat-umat terdahulu, mereka taat Allah, mereka taat Rasul.
Padahal tentera Islam dalam perang Badar 3 kali ganda kurang dari tentera kufur Quraisy, kafir Quraisy. Perang Uhud begitu juga. Tentera Quraisy 3 kali ganda ramai tapi mereka gerun. Begitulah dalam perang-perang yang lain termasuk perang Mu'tah ketika pertembungan tentera Salibiyah, tentera Rum yang berhadapan dengan tentera Islam. Dikabarkan tentera Rum 200,000, tentera Islam hanya 30,000 orang saja. Tapi mereka gerun, ada kegerunan itu. Itulah taat Allah, taat Rasul. Itu faktor yang pertama mengapa kita hari ini menjadi lauk kepada bangsa-bangsa lain. Tidak taat Allah, tidak lagi taat Rasul. Baik, itu yang pertama. Faktor yang kedua, sabda Rasulullah, waliyakzifannallahu fi qulubikum al-wahna. Faktor yang keduanya, Allah Ta'ala telah campakkan dalam hati kamu satu penyakit namanya al-wahna, wahan. Faqala qail, lalu sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa tu penyakit wahan? Penyakit wahnu tu apa dia? Lalu sabda Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakitnya ialah penyakit cinta dunia dan benci mati. Jadi kita ni kalau nak jadi bangsa yang hebat, jangan ada penyakit ini. Inilah virus yang merebak dalam masyarakat kita. Macam mana bahaya denggi, macam mana bahayanya penyakit lain, hadirin hadirat, begitulah bahayanya dipanggil penyakit al-wahan ini. Jadi al-wahan ini apa dia? Hubbud dunia. Ada orang tanya dah, bukankah kita atas dunia? Macam mana kita gini? Adakah kita kena buang segala haba di duniawi yang ada ni? Tonton pertama sekali, kita kena tengok hadis itu elok-elok. Kalimah hub ini apa makna hub? Hub ini maknanya cinta. Sebab itu yang Rasulullah larang ialah cinta dunia. Nak rebut dunia, rebutlah. Tengok Islam berkembang satu dunia. Adakah mereka cinta dunia? Tidak. Tapi mengapa mereka cuba kuasai dunia? Menyebarkan Islam di seluruh dunia. Itu maknanya rebut dunia tak salah. Yang salah cinta dunia. Nak harta banyak tak salah. Yang salah hubbul mal, cinta harta. Nak pangkat tak apa. Yang salah hubbur riasah, cintakan pangkat dan jawatan. Kita nak apa? Nak apa saja tak salah. Yang salah ialah hubbul jah, cintakan kemegahan. Jadi kalimah cinta itu yang kita kena faham. Yang dilarang ialah cinta. Kenapa Rasulullah guna kalimah hub? Hub ini bila orang sudah bercinta, dia sanggup buat apa saja. Sebab tu kalau kita bercinta dengan satu orang perempuan, kita akan sanggup buat apa saja kan? Kerana-mu. Kalau dah cinta tu apa saja akan abang lakukan. Dah abang sanggup mati kerana ayang. Apa saja yang datang abang akan tentang. Percayalah. Kalau tidak percaya, belahlah dada, operitlah hati. Itu masa bercinta saya. Lautan api pun sanggup kita renangi, badai gelora sama kita hadapi. Apa yang datang sama kita tentang. Berpatah arang, berkerak rotan, patah sayap, bertongkatkan paruh. Itu. Orang kalau cinta memang macam tu. Orang kalau cinta, walaupun susah, tak apa kerana cinta. Itu namanya cinta. Begitulah dilarang kita cinta dunia. Orang kalau dah cinta dunia, dia sanggup buat apa saja untuk dunia. Akhirat pun dia sanggup jual. Ini yang disebut dalam Al-Quran. Mereka sanggup menjual akhirat untuk dunia. Sebab tu kita dilarang cinta dunia. Tapi nak rebut dunia, rebutlah. Yang salah cinta. Nak harta banyak, kayalah. Yang salah cinta harta. Sanggup buat apa saja untuk harta. Tak kira halal, tak kira haram. Ini yang Allah murka dalam Quran. Allah berfirman dalam Quran, wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa'addadah. Neraka celaka golongan macam ni, firman Allah. Wail, celaka. Laknat ataupun neraka wail bagi orang, tiap-tiap orang yang humazah.
Humazah ini setengah ulama tafsir menyebutkan orang yang mengumpat, orang yang mencela, maki, hamun, mengaibkan orang. Apa tujuan dia buat begitu? Tujuannya Allah sebut allazi jama'a malan, tujuannya tak lain nak timun harta aja. Asalkan duit aja. Sanggup buat kerja-kerja, tak tulis dalam surat khabar, tulis dalam Facebook, tulis dalam blog. Mata orang Jawa paling tak suka go to blog, itu goblok itu. Nak itu goblok sebab yang giblok-blok itu. Tulis itu. Inilah Allah, ini Allah kata ini celaka golongan ini nak timbun harta, buat kerja-kerja haram macam tu. Itu sebabnya tak salah cari harta banyak tuan-tuan. Yang salah ni hubbud dunia. Dan bila sebut dunia ni apa? Adakah kita ni hari ni dunia, adakah jam ini duniawi, adakah kereta tu duniawi, itu semua dunia kah? Dia begini tuan-tuan, kita kena faham istilah dan kalimat itu. Pertama Nabi guna kalimat hub. Bukan salah kita ni nakkan dunia, yang salah cinta dunia. Dan bila kata dunia ini, setengah ulama mentakrifkan benda yang tidak ada manfaat akhirat, itu namanya dunia. Adakah handphone tu dunia? Televisyen ni dunia kah? Tengoklah macam mana kita guna. Kalau kita guna untuk gambar penceramah tu kira ada manfaat lah sikit. Ada video cam gambar. Tengok macam mana kita gunalah. Kalau guna itu tidak ada faedah akhirat, itu duniawi lah. Kereta, adakah dunia? Lepas tu kalau tonton rasa itu semua harta dunia tak ada faedah, bagi saya, pandailah saya gunakan tu. Kereta Alphard tu kan contohlah. Itu bukan dunia. Tengok macam mana kita guna. Kalau kita guna tu tidak ada faedah akhirat, itu namanya duniawi. Tapi kalau ada faedah akhirat, itu ukhrawi, itu nama bukan dunia. Yang dilarang oleh Rasulullah ni benda tidak ada faedah akhirat, tak ada faedah. Tapi tuan-tuan, dunia ni bukan salah. Yang salahnya ialah dipanggil terlalu cinta. Macam contohlah malam tadi Chelsea lawan Liverpool. Dibantainya Liverpool 5-0 malam tadi. Tuan-tuan tak tengok bola kan? Saya tak tengok tapi saya tahu. Saya nak sebut apa dia tuan-tuan? Nak tengoklah. Itu kan dunia, apa faedah akhirat? Tak ada faedah. Tapi tengoklah. Yang salahnya dia punya cinta dunia, subuh pun tinggal. Itu kerana dunia, akhirat dia tinggal. Cerita dunia tu berkejam-kejam sampai pukul 3 pagi, 4 pagi tengok bola, pukul 4:30 baru tidur. Ni tak bangkit lagi ni. Itu namanya kerana dunia, akhirat pun tinggal. Itu yang salah itu. Kerana dunia kita buang akhirat, lupa akhirat. Itu yang salah. Kerana dunia, kadang-kadang kerana harta yang sedikit sanggup jual agama, semayang, tinggal, itu namanya duniawi. Itu yang berlaku Nabi sebut hari ini. Orang dipanggil bila dah cinta dunia ini, benda yang tidak ada faedah akhirat, itu dia sayang, akhirnya dia lupakan agama, dia lupakan akhirat. Itu yang disebut dalam Quran, wa atharal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sudah berbekas dunia di jiwa tu. Sampai lupakan akhirat, padahal kehidupan akhiratlah yang lebih bagus. Itu yang kita kena faham. Bukan salah cinta kita rebut dunia, yang salah cinta dunia. Maknanya dunia-dunialah. Akhirat tu kita jangan lupa. Mayang jangan lupa. Jangan kerana dunia, akhirat dibuang. Jangan kerana dunia, akhirat dijual. Jangan. Yang pertama. Kemudiannya, harta macam tu juga. Bukan salah kita nak harta, yang salah cinta harta. Lepas tu hadirin hadirat, antara orang kaya dengan miskin ni mana afdal? Para ulama lama dah bincang bab-bab begini. Menjadi kaya dengan menjadi miskin, mana lebih utama, mana lebih afdal? Sebenarnya ulama ada dua pendapat di kalangan ulama-ulama dengan nas dalil. Kalau ikut dalam hadis Rasulullah, awal-awal orang masuk syurga orang miskin.
Jadi mereka berpegang pada hadis itu, kalau begitu afdal jadi orang miskin. Tetapi sebilangan ulama seperti Imam Nawawi mengatakan afdal menjadi orang kaya. Tetapi dengan orang kaya ni ada dua. Satu orang kaya yang bersyukur, satu orang kaya yang kufur. Kita membaca surah Al-Insan, imma syakira wa imma kafura. Sama ada mereka itu bersyukur, makin kaya makin dekat dengan Allah, makin kaya makin taat Allah, ataupun mereka itu jadi orang kaya yang kufur, makin kaya Rasulullah pun nak dibuangnya, Allah pun dah tak perlu pada dia itu. Itu jadi kita ni tak salah jadi kaya kata Imam Nawawi, tapi ingat jadi orang kaya yang bersyukur. Kerana orang miskin pun ada dua kategori. Yang masuk dalam syurga awal itu orang miskin yang sabar. Adapun orang miskin yang maksiat itu yang banyak jadi kufur, yang dikatakan bahawa kemiskinan boleh bawa ke kufuran. Berapa ramai orang miskin yang tak sabar, buat maksiat, jual diri, jual tubuh, jual anak, macam-macam dia buat, sampai jual agama pun ada kerana miskin. Itu tuan-tuan, dalam kita bicara mana afdal, Imam Nawawi mengatakan afdal jadi orang kaya, tapi orang kaya bersyukurlah. Sebab kalau tuan-tuan nak jadi miskin, tuan-tuan kena banyak sabar. Soalnya kita ni boleh sabar ke? Ni duduk bawah aircon ni, dah pukul 7 suku dah ni. Tengok ustaz kecil besar, kecil besar tengok ustaz. Ni bawah aircon je. Faham? Boleh sabar ke tuan-tuan kalau panas-panas boleh sabar? Ingat orang miskin senang. Oh susah jadi orang miskin, banyak nak kena banyak sabar. Kalau saya tanya tuan-tuan, orang miskin orang kaya ni mana lebih khusyuk mayang? Itu kalau tak ada aircon ni mayang panas, belengas saya tak. Hangit dia bau. Itu sebabnya kita beli aircon sikit, tenang mayang. Satu, yang keduanya orang miskin orang kaya ni kena orang miskin, tuan-tuan mayang Allahu Akbar. Tuan-tuan ingat tak selipar kat luar tu? Tak pernah ingat selipar. Nak ingat buat apa ustaz? Rumah saya ada 100 pasang lagi selipar macam tu. Setakat selipar RM5, RM6 nak ingat. Buat apa RM10 selipar? Itu sebab tuan-tuan kaya. Cuba orang miskin. Allahu Akbar. Alamak selipar lupa nak lock. Selipar lupa lock Syekh. Ni pasal itulah selipar dia. The only one dia kata. Kehilang yang itu mana nak cari betul tuan-tuan orang miskin ni kadang selipar pun tak sayang. Pasal apa? Duit nak beli selipar tak ada. Sebab daripada beli selipar, duit tu lah nak beli makanan tu kan. Mana satu nak beli tak? Itu yang selipar hilang, selipar surau hilang tu, itu orang miskin punya kerja lah tu. Sekian dimaklumkan. Tengok bawah meja pejabat. Allah hadirin hadirat. Kalau dia kaya takkan dicuri selipar masjid. Itu nak sebut pada kita. Itu begitu juga kalau tuan-tuan ni tak kunci motor, tinggal kunci motor kat motor. Kat rumah kita ada 10 buah motor. Bawa pergi masjid, bawa pergi surau setakat kapcai. Kat rumah Harley Davidson ada, tak Ducati ada. Apa barang kapcai hilang je. Allahu Akbar. Ada ingat kunci motor? Tak ingat? Hilanglah kat rumah banyak lagi motor tu. Orang miskin Allahu Akbar. Tengah semayang, tangan ke bawah. Tahu? Raba kunci. Raba kunci. Oh ada. Siap ngangguk. Mana khusyuk ya? Itu pun dah jumpa kunci. Lock tak lock tadi. Ini lock pula. Dah miskin je. Saya tahulah pasal saya pernah hidup zaman kemiskinan dulu. Oh, kena banyak sabar tuan-tuan. Saya berjalan kaki ngajar. Jalan kaki. Tengok motor Moderna stelio kita. Mujurlah iman kuat. Kalau tidak aku curi motor orang tu. Allah, iman kita kuat tu pasal motor hilang tu pasal kerja orang miskin. Kalau orang kaya curi buat apa, beli kedai banyak cash beli lagi. Allah hadirin hadirat, matu afdal orang kaya daripada miskin. Tapi orang kaya bersyukurlah. Kalau orang kaya yang kufur tak ada makna jugalah. Dan juga Imam Nawawi menyebutkan dengan beberapa nas dalil hadis sebut begitu. Kerana kadang-kala kita rasa bila kata harta ni banyak orang yang faham tak boleh kaya dah. Kaya tak salah, yang salah cinta harta. Itulah berlaku satu dialog antara ulama tasawuf Kufah dengan ulama tasawuf Baghdad. Kerana ahli sufi Baghdad ini orang kaya. Dia rakan seperguruan.
Jadi ahli sufi Baghdad ni kaya raya. Ahli sufi Kufah ni hidup sederhana. Dalam keadaan buang dunia. Jadi orang reportlah pada ahli sufi Kufah yang sahabatnya di Baghdad itu kaya raya. Jadi dia pun nak pergi jumpa sahabatnya, nak menasihati kerana dia anggap cinta dunia, harta banyak. Dia pun bawa periuk tak. Zaman dulu travel kan bawa periuk nasi semua kali. Sampai Baghdad, daripada Kufah pergi Baghdad sampai Baghdad, pergi rumah sahabat dia istana tu, minta izin masuk, bagi masuk. Bila boleh masuk, dia bawa slipper, periuk-periuk masuk sekali dalam. Jadi berdialoglah dua sahabat ni, bertanya khabar, kemudiannya saling nasihat menasihati. Jadi nasihatkan sahabat yang kaya, kamu sudah gila dunia, cinta dunia, begitulah macam-macam. Jadi kata ahli sufi Baghdad, yang cinta dunia ni akukah kamu sebenarnya? Kamu yang cinta dunia. Ini kata ahli sufi Baghdad yang kaya kepada ahli sufi Kufah yang hidup miskin. Kamu yang cinta dunia. Kenapa pula? Kamu masuk istana aku, bawa periuk nasi kamu, bawa slipper, apa hal? Kamu takut hilang dunia kan? Adapun aku dengan kaya ni, orang dak aku bagi, orang minta aku bagi, orang dak sedekah aku bagi. Aku tak cinta dunia ni. Kamu yang cinta dunia. Senyap kawan tu. Faham? Sekian dimaklumkan. Itu nama siapa yang cinta dunia. Batu macam tuan-tuan, kalau dah kaya orang minta Allah takat RM1, RM2, saya nak kira apa? Tapi kalau tak ada harta, RM1, RM2 lah kiranya. Itu sebabnya yang salahnya ialah cintakan harta, cintakan dunia. Kita nak naik pangkat, naiklah pangkat. Yang salahnya ialah cintakan jawatan sampai tak nak turun-turun, rasa jawatan tu kekal sampai mati tu. Itu yang salah tu. Hadirin hadirat, jadi kalau begitu yang Nabi sebut ini penyakit yang melanda ini ialah cinta dunia itu, cinta harta itu yang menjadi penyakit umat Islam. Kalaulah kita kata cinta dunia ni tak boleh, macam mana sahabat-sahabat boleh dipanggil menyebarkan Islam seluruh dunia? Apa yang mereka bawa? Bukankah sahabat-sahabat sebilangan mereka itu orang yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Talhah itu orang kaya. Malah Rasulullah sendiri orang kaya, bukan orang miskin. Jadi kalau begitu, yang dilarang kita ini ialah cintakan sesuatu benda yang berbentuk duniawi. Sebab tu kalau orang cinta akhirat, dia sanggup buat apa saja untuk akhirat. Sanggup habis duit untuk akhirat. Ya. Saya sebut ni bukan apa, ini kita kena bezakan. Yang dilarang itu ialah cinta dunia. Sebab tu orang kalau cinta dunia, dia boleh keluar duit untuk dunia. Tapi kalau orang cinta akhirat, dia boleh keluar duit untuk akhirat. Tapi kalau dah cinta dunia, belum tentu dia boleh beri untuk akhirat. Ini yang berlaku. Sebab itu sekolah-sekolah agama, sekolah saya di Kampung Pandan tu, saya sebagai pengelola lah, tak jadi mudir pun, pengelola takbir. Tonggakan saja 80,000 itu. Sahabat saya buka sekolah kafar di Bangi, tonggakan 14,000. Yang tahfiz Quran di Kelantan tu tonggakan 120,000 sahabat-sahabat kita. Hadirin hadirat, pasal apa? Pasal mak ayah ni setengah-setengahnya bab dunia ni, bab akhirat ni berkira. Coba Astro, pernah miss bayar? Lewat sikit 30 hari bulan dia, itu orang sudah call encik, ini encik punya bil sudah bayarkah? Bil bila? Bil ini bulan lah. Bila deadline? Ini 30 hari bulan ini. Ini kalau lewat nanti denda RM20. On the dot bayar. Tak kerana dunia kan. Mana ustaz tahu? Selalu kena panggil, kita tahu. Bukan saya punya Astro, mak betul saya punya Astro. Guna nama isteri saya. Pakai phone saya. Dia call kita. Hanya lambat bayar. Dah. Cuba sekolah agama call. Encik punya yuran anak. Alah, ustaz, saya tahulah tanggungjawab saya, ustaz. Ustaz ni, ingat apa? Saya tak tahu ke? Ingat apa? Yalah, masalahnya dah 2 tahun tak payah. 2 tahun dah tak payah. Itu saya sekolah agama dulu, ngajar sekolah kafar dulu. RM15 sebulan, RM15 sebulan, tak bayar. Allah, tapi untuk sport rim itu namanya untuk dunia boleh. Untuk sport rim boleh. CD Hindustan RM15 tak belilah. Nak beli yang original RM30. Boleh untuk dunia. Ini namanya untuk dunia boleh, untuk akhirat. Ini bukan marah tuan-tuan. Tuan-tuan ni okey lah, alhamdulillah.
Hadirin hadirat, itu yang sebab kadang-kadang kita tengok Allah, orang kita ni untuk dunia berkira. Sama juga hari ni untuk program-program agama. Tanyalah guru-guru di kementerian itu kadang-kadang ada untuk subjek agama ni bajet lambat dia keluar. Kalau untuk bajet-bajet benda muzik apa segera keluar itu. Allah wal-iyyazubillah. Minta maaf lah cakap tu. Dak hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ini namanya penyakit yang melanda dunia. Umat Islam di seluruh dunia untuk kerja dunia mereka boleh bagi. Batu kita baca dalam email, dalam blog kadang-kadang orang kaya dunia ni banyaknya orang Islam. Tak negara yang kaya di dunia negara umat Islam. Allah, tapi hadirin hadirat, kerana cinta dunia boleh bagi bayar kepada artis 1 juta untuk hiburan hari lahir mereka. Tapi untuk perjuangan Palestin boleh bagi 1 juta. Berkira dia. Ini yang berlaku dalam dunia inilah sebabnya hilang hebat umat Islam, digatah oleh umat Islam kerana hubud dunia. Yang pertama, yang kedua, yang tiganya akhirnya sabda Rasulullah, penyakitnya ialah wa karahiyatul maut. Bencikan mati. Tuan-tuan, Rasulullah sebut karahiyah maknanya benci. Kita hari ini bukan benci mati, kita takut mati. Takut mati dengan benci mati lain. Kita takut, bila takut nak mati kita semayang, buat persiapan, tu takut mati Syekh. Yang salah ni ialah bencikan mati. Bila orang benci mati ni, dia kalau boleh nak padamkan kalimat mati tu. Macam juga kita kena bezakan apa beza orang takut periksa dengan orang benci periksa. Orang kalau takut periksaan ni tuan-tuan, study hard, study smart. Pasal apa pergi tuition anak-anak? Takut takut tak lulus adik ni abah hantarlah tuition. Itu kan dia takut tu dia ada persiapan. Yang hari ni, kenapa ni? Benci betul lah periksa. Pasal apa kau benci? Aku tak study. Tu pasal dia benci. Kalau dia dah study, dia tak benci. Macam tu juga Nabi kata penyakit umat Islam hari ni bukan dia takut mati, tapi dia benci mati. Sebab tu Nabi guna kalimah wa karahiyah, kebencian kepada kematian. Jadi kalau begitu yang berlaku hari ini, banyak manusia hari ini, dia kalau boleh kalimat mati itu dia tak mau dengar. Itu sebab dia benci. Sedangkan Rasulullah sebut bersabda, sunat menyebut-nyebut mati. Sebab bila sebut mati ini, kita rasa takut. Bila rasa takut, kita tak buatlah macam-macam benda-benda jahat tu. Itu namanya kita takut. Tapi hari ini yang berlaku, orang bukan takut mati, orang benci. Bila tengok mati dia benci. Kenapalah ada mati? Kenapa mati ni tak boleh nak dipadamkan? Itu hadirin hadirat. Jadi kesimpulannya daripada apa yang kita bincangkan ini, bahawa yang pertama sekali yang kita dah sebutkan tadi, itulah kebenaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sudah sebutkan dahulu, karena itulah baginda ini dipanggil Sadiqul Masduq, orang yang benar. Yang pertama. Yang keduanya, dalam satu ucapan Rasul, ulama mengistilahkan jawami'ul kalim. Jawami' ini satu istilah yang Nabi sebut, kita kena faham secara teliti. Ucapan Rasulullah itu bukan ucapan kata orang Jawa sembrono saja, bukan sebarangan saja, bukan ucapan yang dipanggil verbal begitu, tapi Nabi ada maksud yang tersurat dan tersirat itu. Yang tiganya, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menegaskan kepada kita faktor dan supaya kita hadapi, melihat sesuatu masalah bukan sekadar masalah, tetapi bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi kita tengok masalah yang berlaku hari ini, kita cuba selesaikan. Jadi penyelesaiannya ialah kita baliklah taat Allah, baliklah taat Rasul. Ajaklah manusia supaya jangan terlalu cintakan dunia, jangan cinta sangat pada harta. Yang salahnya ialah cinta harta, cinta dunia, itu yang salah. Dan antaranya ialah jangan bencikan kematian, tapi takutkan kematian. Macam kita disuruh takutkan Allah, jangan benci Allah. Ittaqullah, bertakwa pada Allah Ta'ala. Lepas tu bila orang takut Allah, dia tak buat benda yang bukan-bukan. Itulah yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya ialah
Rasulullah sebut begitu hadirin hadirat, dan realitinya memang umat Islam dulu sangat hebat dan agung. Sehingga kita tengok Islam berkembang daripada tahun 610 Masihi, Rasulullah menerima wahyu 610 Masihi, Rasulullah berhijrah ke Madinah 613 Masihi. Kemudiannya wafat Rasulullah diteruskan kegemilangannya oleh para sahabat di bawah dipanggil Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian wafat sahabat-sahabat digantikan oleh pemerintahan beraja Bani Umayyah sampai 750 Masihi. Kemudian bertukar pula kepada Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Zaman Khulafa Ar-Rasyidin di Madinah, zaman Umayyah di Syam, zaman Abbasiyah di Baghdad. Kemudian berpindah pula kepada kerajaan kecil Mamalik, kerajaan-kerajaan kecil Fatimiyah di Mesir, sampailah Islam masuk ke Andalusia, sampailah Bani Ottoman, akhirnya Islam berpusat di Turki, sehingga jatuh kerajaan Islam 1924 Masihi. Tuan-tuan, yang saya nak sebut, dalam zaman-zaman ini, zaman bilakah zaman kegemilangan dia? Ya? Sebab tengok ada zaman gemilang ini orang banyak sebut ialah zaman Islam berkembang sampai ke Andalusia. Dia begini, zaman gemilang ini jangan diukur zaman orang mengutip hasil mahsul. Zaman gemilang ialah zaman orang menebas dan menanam pokok, itu zaman gemilang. Kalau kita ukur zaman gemilang, zaman kutip hasil, tok kita tu tak ada jasa nampaknya, dialah tanam durian. Kita kan makan hasil durian. Kalau dia tak tanam dapat hasil. Tapi orang banyak ukur zaman gemilang, zaman kutip hasil durian. Kita lupa zaman tanam benih itulah zaman gemilang sesuatu urusan. Begitu juga kita ni, maksud saya, jangan nampak zaman gemilang, zaman Islam sampai ke Andalusia, zaman Islam sampai ke Turki. Zamannya zaman Rasulullah membina kerajaan Madinah, itulah permulaan gemilang. Yang lain itu penerus kegemilangan. Begitu juga kita hari ini. Kita nak jadi bangsa ataupun umat yang balik gemilang, jangan tengok bila Islam dah menang besok, zaman hari inilah. Zaman inilah kita nak tanamkan faham dan benih. Kita nak hasilnya tak nampak pun tak apa, tapi itulah zaman gemilang. Macam juga zaman kerajaan di Mesir. Jangan ingat masa Mursi menang itu kegemilangan ikhwan. Tidak, di zaman Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna menggagaskan gerakan ikhwan, itulah zaman dia kegemilangan tu. Kalau dia tak asaskan, mana nak dapat kejayaan tu. Jadi begitulah kita melihat sesuatu benda, jangan melihat waktu kutip hasil. Macam tanah Felda tu kan. Hari ni kan anak-anak Felda kan kutip hasil dia kan. Dia lupa jasa pak dia tebas pokok itu, tanam pokok. Sebab itulah Felda tu nak dijual oleh anak, padahal bapak dia yang mengasalkan Felda, sekian dimaklumkan. Faham ya? Pasal zaman gemilang tu orang nampak zaman hari ni, tak, zaman dulu tu hebat. Semua benda lah saya tengok kadang-kadang tak, orang nampak gemilang tu zaman dipanggil orang kutip hasil. Tidaklah. Allah, macam tu kan anak-anak kita, zaman anak kita berjaya zaman bila? SPM ke? PMR ke? UPSR? Betul Rasulullah sebut, zaman kita didik dia kecil itulah tu zaman gemilang kita tu. Sebab bila besar tu kalau tak pandai baca dia kecil, besar pandai mengeja. Dia pandai itu masa kecil itulah kita marah dia kerap-kerap gitu. Sebab tu Rasulullah suruh ajar anak sembahyang umur berapa tahun? 7 tahun. Masa budak tu. Dan besok anak-anak kita pun doakan mak ayah kita. Apa doa kita baca? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Waktu kecil, saghira tu kecil ke besar? Kecil. Ya Allah, rahmatilah mak ayah kami macam mana dia didik kami masa kecil. Kita refer masa kecil itu. Itulah sebagai ingatan kita. Sebab orang tengok ada bilalah Islam ni nak dia beginilah. Kita dipanggil dalam arus untuk dipanggil ke arah itu sebenarnya. Jadi kata orang kampung saya, don't miss the boat.
just miss di aeroplane ni lah. jangan ketinggalan kapal lah untuk kita, takut nanti orang dah ke sana, boat tu dah pergi dah. Dia masih duduk sibuk dengan pesta, dengan apa konsert itu. Jangan. Orang sekarang ni arus ni sebenarnya dipanggil arus itu ke arah untuk kembali. Sebab tu tengok di Eropah pun orang sudah mula balik. Tengok macam mana hari ni Islam sudah mula diperhatikan oleh dunia. Dia dan akhir sekali lah. Kalau kita tengok dalam sejarah dunia, agak-agak kita daulah ilahiyah, kerajaan yang berdaulat dengan hukum Tuhan, dan daulah syaitaniyah, kerajaan yang mengikut ajaran syaitan. Kerajaan manakah yang paling lama? Nabi-nabi dulu dan umat-umat dulu. Sampailah zaman Rasulullah. Kalau tengok Islam jatuh 1924, Rasulullah mendapat wahyu 610 Masihi, 1924 tolak 610, itu lebih kurang 1300 tahun lama. Lama Islam di muka bumi ini. Begitu kat Nabi-Nabi dulu, lama. Adapun kerajaan yang ada hari ini, kerajaan dunia hari ini, kita tengok hari ini 2014, tolak 1924, belum sampai 100 tahun. Dan dalam sejarah dunia yang dulu-dulu pun, umat-umat dulu tak sampai 100 tahun. Fir'aun ke siapa, kaum Ad, Samud, tak sampai 100 tahun. Jadi itulah keyakinan kita bahawa apa yang ada di dunia hari ini menuju ke arah dipanggil kejatuhan kerajaan-kerajaan syaitaniyah ini, dan akan kembalinya kerajaan yang berdaulat di bawah hukum hakam Allah. Sebab tu kita harap menjadi antara mata rantai yang akan menjadi penerus. Cuma jangan ingat kita nak lihat dia punya kejayaan. Kejayaan itu di zaman kita menggagas, menebas, menarah bukit. Zaman kita itulah zaman kejayaan. Wallahu alam bisawab. Sekadar itu saja. Semoga dirahmati Allah Taala sekalian. Bismillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wazidna ilman nafi'a, dan tambahilah kepada kami ini ilmu yang bermanfaat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta